Panuntrak. Berikut dipersilakan Yang Berhormat Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Datuk Pengerusi. Saya terus kepada butiran 030200 emolumen kaki tangan kontrak daripada 20.4 juta naik ke 21.4 juta. Saya ingin bertanyalah kepada pihak kementerian, ada berapa ramai sebenarnya kaki tangan di KBS ini termasuk di peringkat negeri dan juga daerah yang berstatus kontrak, dan apakah ada perancangan daripada pihak kementerian untuk memberi status tetap kepada mereka ini mungkin dengan peraturan-peraturan tertentu yang berkhidmat lebih daripada 10 atau 15 tahun. Keduanya adalah, adakah emolumen kaki tangan kontrak yang naik ini juga berkaitan dengan pengenalan semula ataupun pemerasaan semula program Rakan Muda yang telah diumumkan melalui ucapan belanjawan 2024 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri berjumlah 20 juta ringgit. Dan keterkaitannya itu ialah apabila saya juga melihat Datuk Pengerusi butiran 030500 penyelenggaraan pejabat kompleks belia dan sukan daripada 6 juta kepada kosong, kemudian butiran 030600 penyelenggaraan peralatan latihan dan bangunan IKBN ni, dan juga minta maaf kepada ni butiran 02001 kompleks Rakan Muda daerah KRMD daripada 27 juta kepada 820,000, dan butiran 02007 kompleks sukan komuniti daripada 2.5 juta ke 3 juta. Adakah kelangsungan perwujudan semula ataupun pemakasan semula program Rakan Muda ini selari dengan perkara-perkara yang telah diterkurangkan bajet ini, terutamanya berkaitan dengan kompleks Rakan Muda ni lah. Sepatutnya kalau kita lihat secara logiknya, apabila kita memperkenalkan semula Rakan Muda ni, dana untuk di bawah butiran 0201 ni kompleks Rakan Muda hendaklah dipertingkatkan lagi supaya ia seiring dengan cita-cita dan harapan 20 juta yang telah diperuntukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya adalah butiran 030500 penyelenggaraan pejabat kompleks belia dan sukan daripada 6 juta kepada RM0. Butiran 030600 penyelenggaraan peralatan latihan dan bangunan IKBN juga daripada 10 juta kepada RM0. Dan butiran 131400 penyelenggaraan kem wawasan negara daripada 3 juta ke RM0. Jadi saya Tenggara ingin bertanyakan kepada pihak KBS, apakah tiada langsung peruntukan berkaitan dengan ketiga-tiga premis ini, yang saya kira lah berdasarkan pengalaman saya dalam gerakan belia amat perlu juga untuk diletakkan sesuatu angka di situ, paling tidak pun untuk penyelenggaraan inilah, kerana kita tak tahu apa yang berlaku di pertengahan tahun 2024 nanti. Seterusnya ada berkaitan dengan dana pembangunan produk sukan daripada 5 juta kepada 1 juta. Tenggara ingin berkongsi di sinilah kepada Yang Berhormat Menteri Datuk Pengerusi bahawa di Bandar Tenggara, di kawasan saya Tenggara itu ada terdapat satu bidang tanah yang sangat luas di bawah KKDW, which is Kejora lah. Dan telah pun ada di sana sebuah mini stadium Kejora. Kemudian di sebelah mini stadium tu ada gelanggang motocross, track motocross. Dan di tepi jauh sikit ada apa yang kita namakan sebagai yang dikendalikan oleh Persatuan Hobi Permainan Alat Kawalan Jauh ni, gelanggang ataupun track kereta kontrol lah. Dan beberapa ratus meter daripada situ sekarang ini, penduduk di Taman Anggrek di bawah Persatuan Ukhuwah Safwa telah menggerakkan aktiviti memanah. Jadi di bawah dana pembangunan produk sukan ni, Tenggara sukalah untuk memaklumkan kepada pihak kementerian, tapi malangnya daripada 5 juta dah jadi 1 juta. Sepatutnya dia ditambah lagi lah supaya selepas semua kesukaran yang kita lalui selepas PKP COVID ini, mudah-mudahan sport tourism juga boleh mendana pendapatan ekonomi bagi negeri dan daerah. Contohnya bagi saya ini, kalaulah boleh dibangunkan, mungkin secara NBOS lah, bersama Kementerian Belia dan Sukan dan KKDW melihat potensi tempat itu, supaya diangkat sebagai satu lokasi sport tourism yang menggabungkan stadium mini yang sedia ada, kemudian gelanggang motocross yang sedia ada, gelanggang kereta kawalan jauh dan juga aktiviti memanah. Dan saya suka nak menyebut di sini, saya secara bersendirian lah Yang Berhormat Menteri telah membantulah memanah ni lebih kurang 15,000. Kemudian untuk hobi kereta ni saya bantu 50,000 untuk menghidupkan kawasan berkenaan. Jadi kalau pihak KBS tidak keberatan, boleh juga sama-sama membangunkan, jadikan ia sebagai satu pusat pembangunan bakat. Dan kalau ada pertambahan satu gelanggang serbaguna, agaknya 4 gelanggang dalam satu bumbung yang serbaguna boleh main
bola jaring, boleh main futsal dan sebagainya. Ia akan mengangkat lagi kawasan itu sebagai lokasi tarikan pelancongan. Dan saya nak maklumkan untuk track motocross itu pada 8 hingga 10 Disember ini saya bersama-samalah dengan pihak kejora menganjurkan Johor International Motocross Challenge. Kalau boleh Yang Berhormat Menteri dapat bersama-sama lebih baik. Yang Datuk Pengerusi ada satu lagi yang saya nak sebut, saya minta masa, iaitu butiran 031600 Hari Belia Negara daripada 2 juta ke 5 juta, amat bagus. Dan butiran 030500 Pembangunan Belia dan Sukan daripada 17.5 juta kepada 22.5 juta. Tenggara ingin menyentuh berdasarkan pengalaman saya Yang Berhormat Menteri, kemungkinan Majlis Perundingan Belia Negara ini jatuh peruntukannya di dalam peruntukan inilah. Jadi saya ingin menyentuh supaya KBS melihat kepentingan dan keperluan Majlis Perundingan Belia Negara ini bukan saja dilakukan di peringkat kebangsaan lah ataupun di peringkat negeri, malah dibuat seperti zaman-zaman dahulu di peringkat daerah juga, supaya no one left behind. Pandangan, pendapat anak-anak muda berkaitan semua isu sosial, keselamatan, pekerjaan, ekonomi dan sebagainya dilibatkan di bawah Majlis Perundingan Belia Daerah dan diangkat ke peringkat negeri, barulah dibawa ke peringkat kebangsaan. Jadi ini kita meraihkanlah suara-suara anak muda. Dan seperkara lagi adalah pelaksanaan tentang dasar belia negara yang saya difahamkan telah dekat sangat nak dilaksanakan di bawah 35 tahun begitu. Saya cuma mencadangkan agar pihak KBS bersedia dengan pelan transisi untuk pelaksanaan dasar ini, kerana ia tidak boleh diumumkan saja ataupun dilaksanakan sedemikian, mestilah ada dasar-dasar tertentu, kerana transisi ini penting untuk menyediakan mekanisme dan kesiagaan generasi. Dan kalau tidak keberatan, Datuk Pengerusi saya ambil masa sikit, saya mencadangkanlah untuk diwujudkan pula bukan saja dasar belia tetapi dasar remaja negara di bawah 25 tahun yang memungkinkan aktivis yang mungkin selepas pelaksanaan dasar belia ini umurnya dah terlebih, boleh masih membantu Kementerian Belia dan Sukan untuk menggerakkan program, aktiviti, kesukarelawanan dan sebagainya di bawah fotre dasar remaja itu. Dan kita haraplah, Tenggara harap pihak kementerian boleh berbincang guna konsep NBOS juga dengan KPM, mungkin convert ataupun transform sekolah-sekolah di kawasan-kawasan luar bandar ni menjadi pusat pembangunan dan kecemerlangan belia di peringkat komuniti. Jadi dengan cara-cara demikian, belia boleh disantuni dan kita pun tahu belia ni habiskan banyak masanya di sekolah. Jadi kalau di sekolah itu ada elemen Kementerian Belia dan Sukan, saya rasa pembangunan belia yang lebih konstruktif dan lebih cergas dapat dibina melalui sekolah juga, melalui sekolah di zaman sekolah lagi. Itu yang saya maksudkan. Itu saja Yang Berhormat Datuk Pengerusi, terima kasih memberi sedikit lebih masa. Terima kasih Yang Berhormat. Negara dipersilakan.